Dah bagi kat kita ni kan, kita ni tak nampak macam mana, kita ni Nabi tak iktiraf kita macam mana. Dah bagi cop moho dah. Kita ni umat Nabi Muhammad nak masuk syurga, betul tak? Nak masuk syurga tak? Ke nak masuk? Tak apalah, masuk neraka sekejap, nanti kita lama-lama masuk syurga juga. Nak tak? Tak nak, tak sanggup. Kita kena percik api pun tak tahan, betul tak? Pernah tak tengok orang bakar lemang? Pernah? Dekat dengan api pun panas, bahang. Makan sedap, tapi dekat api tu sedap tak? Tak sedap. Itu yang kita heran, ada orang nyanyi lagu, dia boleh nyanyi lautan api sanggup kurenangi. Dekat dengan api pun tak boleh, macam mana nak berenang lautan api, betul tak? Betul, itu sebabnya. Jadi makna kata, bayangkanlah Nabi sebut seandainya orang meninggal dalam keadaan sembahyang tu tergesa-gesa, rukuk pun tak betul, apa yang tak betul, Allah Nabi kata apa? Sesungguhnya barang siapa yang meninggal dalam keadaan seperti ini, maka ia meninggal bukan dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sembahyang tenang dia ni, sembahyang tertib, baca satu-satu, solat sama-sama tausiah serta ceramah yang bertajuk A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz pengerusi acara, begitu juga kepada Tuan Kuasa penganjur program Smart Solat pada hari ini, dan seterusnya adik-adik yang dikasihi sekalian. Lepas dijemur, baju dilipat, disimpan dalam almari lama. Janganlah kita meninggalkan salat, kerana salat itu tiang agama. Dan bila menyebutkan tentang tiang agama, adik-adik nak capai apa juga dalam hidup ni, dia kena ada asas, ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai foundation. Kena ada asas. Nak berjaya apa juga dalam hidup ni, kena jaga solat. Sebab solat ni tiang agama. Kalau tiang agama tak jaga, tiang lain lagi tak boleh dapat. Contoh, nak sangat jadi samsudebat, contoh, nak sangat jadi pendakwah, mungkin nak sangat jadi seorang doktor, nak jadi engineer, nak jadi influencer, nak jadi peguam, nak jadi macam-macam cita-cita yang baik-baik dan murni. Niat kita kerana Allah, dan ada satu talian yang mana kita boleh hubungi Allah Ta'ala. Taliannya bernombor 24434. 24434. Kita kadang-kadang nak macam-macam. Kita nak ini, kita nak itu, kita nak duit, kita nak game, kita nak permainan, kita nak main, kita nak cari tempat yang best, ajak kawan-kawan, jumpa kawan-kawan. Contoh, kita nak macam-macam dalam dunia ni. Tapi dengan tak malunya, kita minta nak benda tu, tapi kita terlupa nak minta dengan siapa. Bila minta dengan Allah, tak malunya lah minta dengan Allah. Sebab apa? Kita ni kadang-kadang minta dengan tahap diri tak bersedia. Apa diri tak bersedia? Minta macam-macam, tapi solat pun tak jaga. Contoh,
Allah Ta'ala tak nak pun solat kita tu. Allah Ta'ala tak nak. Tak nak pun. Kau nak solat ke tak nak solat, tak penting bagi Allah. Kita yang pentingkan solat tu sebab minta harap sangat Allah terima solat kita. Ada 3 benda kena ada dalam hati kita bila solat. Pertama, jujur, jangan tipu. Ada orang dia ambil wuduk, dia kunci pintu bilik dia, dia duduk atas katil. Dia kata kat mak dia dah solat. Ada tak pernah buat macam tu? Cakap pernah ke tak pernah buat? Ada yang pernah buat kan? Ada yang pernah buat dulu sebelum datang camp smart solat. Tapi bila dah dengar ceramah tak buat lagi dah. Tapi nak beritahu tak jujur. Orang solat dia macam solat tapi dia tak solat. Ataupun dia solat tak sempurna, macam Charlie Chaplin. Tahu Charlie Chaplin? Kelang kabut nak cepat, daripada angkat takbir terus sujud. Express lagi laju daripada IRL, lagi laju lagi cepat daripada bullet train di Jepun. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sampai seminit settle semayang maghrib. Tak sampai seminit settle semayang isyak. Ya Allah, laju betul. Semayang apa tu? Tak jujur. Kedua yang kena ada adalah ikhlas. Aku solat ni ikhlas kerana Allah. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran kepada aku. Minta Allah bagi aku pandai. Minta Allah bagi aku taufik. Apa taufik? Kekuatan untuk terus beribadah, terus solat. Dan yang ketiga yang kena ada dalam hati, perasaan takut dan berharap. Takut apa? Takut pada dosa-dosa yang kita buat, berharap sangat Allah terima ibadah kita. Faham Jadi solat merupakan tiang agama, merupakan rukun Islam yang kedua selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Amalan pertama yang akan dihitung pada hari kiamat kelak apa dia? Solat. Tahu tak apa? Dia tak tanya kita ada berapa game dekat dalam phone. Dia tak tanya dulu peksa dapat nombor berapa. Dia tak tanya datang camp smart solat itu sempat tak bergambar dengan Samsul Bat. Dia tak tanya. Yang dia tanya, solat macam mana? Cukup ke tak cukup? Kenapalah dia budak lelaki pula boleh ada hari cuti? Cuti solat. Budak perempuan tahulah. Macam mana pula budak lelaki pula ada hari cuti? Semua Allah Ta'ala akan tanya. Kalau solat selesai dengan baik jawapan kita, insya-Allah ibadah yang lain pun akan jadi baik. Sekiranya solat fardu seseorang tidak dilaksana dengan sempurna, maka amalan yang lain tidak lagi berguna. Sedekah sampai 50 juta, tolong orang tua melintas jalan, tolong mak meniaga, kebaikan-kebaikan yang lain tak nak tanya dah sebab solat tak jaga. Kewajipan solat merupakan perintah Allah kepada hamba-Nya yang cukup syarat, dapat memberi kesan positif dalam kehidupan sekiranya dilaksanakan dengan sempurna. Barulah rasa tenang, barulah rasa gembira dalam hidup kalau dilaksanakan solat itu dengan tenang dan juga dengan sempurna. Mengerjakan salat dengan sempurna dapat memelihara diri daripada melakukan perkara keji dan mungkar, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Apa lagi kelebihan solat? Tak apa, yang tak salin tak apa. Saya yakin adik-adik hafal. Kejap lagi saya tanya. Kalau tak dapat jawab, siap kau. Yang pertama, mula nak salin dah. Saya jenis suka tanya yang depan-depan ni cepat saya tanya. Cuba tak salin apa kelebihan-kelebihan yang sebagi tadi.
Yang pakai serban saya nak nyuruh, tanya je. Tak adalah. Yang pertama yang kena kita fikirkan, solat ini dapat mencapai ketenangan jiwa, rasa tenang. Macam hari ni kan dah nampak dah ketenangan dengan aircon, kapet tebal. Apabila ada yang lelap, itu sangat tenang. Hujan pula kat luar, ya Allah, tenangnya. Dan saya tak marah. Sebab apa? Sebab itu dah kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Yang bagi ceramah tak boleh tidur. Kalau bagi ceramah tidur hebat dia kan. Ketenangan jiwa dapat dicapai dengan solat yang sempurna sama ada melengkapkan solat fardu yang 5 atau tambahan kepada solat-solat. Apa tambahan kepada solat tu? Solat sunat, solat sunat yang lain, kerana tujuan ibadah solat dilaksanakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yang Maha Esa. Ketenangan jiwa dapat dicapai sekiranya solat yang dilaksanakan itu dilaksanakan dengan penuh khusyuk, tenang dan mengerjakan dengan penuh rukun dan tamak-ninah, tidak terkejar-kejar, tenang, tertib, semua dijaga. Penghayatan diri dalam solat juga dapat membawa seorang hamba kepada pengabdian diri dan memohon keampunan kepadanya. Kenapa manusia tak tenang? Salah satu sebab kita ada banyak dosa. Nabi sebut apa? Sesungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu bertaubat kepada Allah. Jadi bila dia semayang, ada harapan lepas solat dia angkat tangan, dia doa. Bila doa, kalau Allah ampunkan dosa-dosa, barulah kita boleh mencapai ketenangan. Selain beritu, solat juga dapat mendidik jiwa mengenal hakikat ketakwaan, kesabaran. Takwa, rasa tak beranilah nak buat benda-benda yang tak baik sebab tahu Allah melihat kita. Sabar, kita jadi sabar, tak cepat marah. Kita juga bertawakal, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Ta'ala. Anak-anak kita yang ambil peksa UPKK, ada ambil peksa, tapi semua serah pada Allah, bagi keputusan yang terbaik. Aku dah berusaha ya Allah. Dan begitu juga jihad dan berpegang bahawa hanya Allah sahajalah tempat bergantung yang optimum dalam semua urusan hidup. Apa-apa hal semua serah pada Allah. Okey. Seterusnya, solat dapat membentuk pribadi yang mulia. Solat yang sempurna cerminan kepribadian mulia seseorang, kerana pelaksanaan solat adalah gabungan antara pertuturan, tingkah laku dan pemakaian seseorang. Penampilan yang mulia ini dapat dijelmakan melalui ibadah solat yang dilaksanakan. Apabila kita memahami hakikat solat itu didirikan, ia mampu mendidik pribadi yang mulia, pertuturan, tingkah laku dan pemakanan yang bermula dari niat hinggalah memberi salam. Maka pergerakan yang sempurna dalam solat pula dapat mendidik seseorang agar menjaga tingkah laku di luar solat. Saya nak tanya semua, kalau adik-adik kan dah dengar ceramah daripada pagi tadi, ini slot yang ke-6. Dalam banyak-banyak perbuatan solat, dia ada satu pakar yang berbangsa Cina, dia kaji perbuatan-perbuatan solat. Dia ni pakar teoretik. Jadi ini teoretik solat. Dalam banyak-banyak perbuatan solat, perbuatan yang manakah yang paling tenang dalam hati kita? Adik-adik tahu? Mana yang paling tenang? Sujud. Jawapan adik-adik. Percayalah cakap saya, itu bukan tenang, itu lelap namanya. Perbuatan yang paling tenang dalam solat sebenarnya adalah bila kita solat, kita rukuk kan, Allahu Akbar. Bila rukuk kita tunduk, kemudian kita bangun, Sami Allahu liman hamidah. Dari perbuatan berdiri nak menuju ke tempat sujud, itulah momen yang paling tenang sebenarnya. Daripada berdiri iktidal tu, sebelum nak jumpa dahi kita tu dengan sejadah tu, sebelum kita lekapkan muka kita dekat sejadah, sebelum sampai, itulah momen, itulah saat yang paling tenang sekali menurut kajian pakar teoretik solat.
Dan ini takkan dicapai untuk orang yang sembahyang dia macam road runner. Bibit bibit lagi laju kan, semua nak cepat. Kan kalau kita main-main dengan Allah, mungkin Allah buat tak layan kat kita sebab kita tak serius dalam meminta daripada Allah. Ya. Begitu juga sekaligus menjaga maruah dan kehormatan bagi seseorang individu. Solat dapat membentuk, ketiga, solat dapat membentuk keluarga yang harmoni. Ibadah solat dapat bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai contoh, ibu bapa dapat mendidik anak-anak melaksanakan ibadah solat sejak kecil, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah yang menyuruh anak-anak agar melazimi dengan solat sejak dari kecil. Kita semayang sama-sama, harmoni keluarga. Anak ni qamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Bilal kita kat rumah, ayah kita pula jadi imam. Allahu Akbar. Sebelum maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tenang, harmoni, nampak tak kan? Ada yang tidur lagi. Terus tidur kan? Keluarga sembahyang berjemaah bersama-sama. Kemudian zikir, kemudian doa sama-sama. Betul lah apa disebut dalam Quran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Okey. Sabda Rasulullah SAW, ajarlah anak-anak kamu solat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka pada usia 10 tahun sekiranya mereka degil untuk bersolat. Maknanya, berapa ramai umur 7 tahun? 7, 8, 9, 10. 10 ni boleh rotan dah. Tapi dengan satu syarat, ibu bapa yang hadir kena ingat, anak-anak mesti dididik seawal usia 7 tahun sampai 10 tahun. Kalau dia degil, lihat sangat solat, barulah rotan. Sebab menurut kajian, kanak-kanak yang berusia 5, 6, 7, 8 ini lebih mudah nak diajar, dididik dengan solat berbanding kanak-kanak berusia 40 tahun. Sebab tu dah tua sangat dah. Bukan rebung tu, kan melentur buluh biar dari rebungnya. Itu bukan rebung, itu dah buluh botong tu, standard baik lomang kan dah. Habis bakal lomang tu, humban lah buluh tu kan. Jadi adik-adik masih mudah dibentuk. Tu sebab adik-adik diajak datang ke camp semak solat ni. Maka dalam menjadi tanggungjawab untuk keluarga, memastikan di keluarga melaksanakan ibadah solat dan ibadah yang lain dalam kehidupan. Dengan cara ini, sesebuah institusi keluarga itu dapat terhindar dari perkara-perkara yang dimurkai Allah. Keluarga yang utuh, kukuh juga dapat dilihat bila ahlinya melaksanakan perintah Allah ini melalui pelaksanaan solat. Sebagai contoh, seorang bapa dapat didik anak-anak solat jemaah di rumah bersama ahli keluarga yang lain, sekaligus dapat mengeratkan hubungan sesama keluarga. Okey. Pelaksanaan ibadat solat ini akan memupuk kesan positif pada kehidupan. Jadi ibadah solat, amalan pertama Allah Ta'ala akan tanya, dan inilah akan bawa ketenangan, bawa kedamaian, dan begitu juga Allah akan makbulkan permintaan kita, mudah-mudahan dengan ketaatan kita kepada Allah. Ini kita tak taat Allah, kita tak solat, tapi nak macam-macam
Ya Allah, bagilah aku peksa semua ya Allah, solat tak jaga. Macam mana ada hati nak minta? Ya Allah, bagilah aku jadi pelajar terbaik ya Allah, solat pun tak baik jaga. Macam mana? Ya Allah, bagilah aku ni, aku nak sangat ni. Mudah-mudahan ayah aku terbuka hati nak bagi aku hadiah iPhone yang baru tu. Mana nak dapat? Solat pun tak jaga. Contoh. Sebab Allah sahaja yang boleh bantu kita dalam apa juga urusan. Itu sebab ketika Nabi mendoakan Imam Ibn Abbas, apa kata Nabi? Allah mafaqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan satu lagi pesan Nabi kata dia, kalau satu dunia ni berhimpun nak beri keuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan apa yang Allah telah tentukan untuk kamu. Jadi apa-apa semua pada Allah. Semua minta dengan Allah. Solat mesti dilaksanakan segera mengikut waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat solat mempunyai kepentingannya dan berkait rapat dengan kehidupan manusia. Apalagi kepentingan solat dan kehidupan seharian dapat mempengaruhi kehidupan kita, membina kepribadian dan akhlak yang mulia supaya kita jadi orang yang baik bila solat. Orang yang solat patutnya jadi baik. Tapi kalau dia solat, dia curi. Kalau kita cari kesempurnaan solat ada 4. Mencapai kesempurnaan ibadah mesti ada 4 perkara. Pertama, mesti dengan ilmu, bukan main ikut-ikut saja sembahyang. Mesti dengan ilmu. Kedua, mesti ikhlas. Ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Dan yang keempat, lillahi ta'ala, niatnya adalah kerana Allah. Dalam empat ni, salah satunya yang disebut perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Kalaulah semayang, tapi masih lagi menipu mak ayah dia. Semayang, tapi tak nak sedekah. Semayang, tapi dibuli kawan-kawan di hospital. Semayang, tapi tetap mengumpat, mengata yang buruk-buruk tentang orang. Maka dalam perincian yang saya terangkan ini, maka kalau orang tu masih lagi berbuat maksiat, buat jahat, maknanya ada masalah dengan solat dia. Kena faham ya? Kemudian disebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 19-23, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah lagi bakhil kedekut. Apabila ditempa kesusahan dia sangat resah gelisah, apabila beroleh kesenangan dia sangat bakhil kedekut, kecuali orang yang mengerjakan sembahyang, iaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya. Macam itulah dijaga kan. Kemudian kedua, dapat menjaga pelakunya daripada melakukan perkara-perkara mungkar dan dosa serta mengikut hawa nafsu bila solat dilakukan dengan sempurna dan khusyuk. Ia akan dapat mempengaruhi jiwa pelakunya untuk tunduk dan taat kepada pemerintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kata dapat mengingatkan kita buat benda-benda tak baik. Dah sembahyang tu nak buat baik aja. Dah sembahyang tu tak adalah nak kena-kenakan orang, tak ada kawan nak duduk kita tarik kursi biar dia terjatuh, tak ada kita sorokkan pensel box kawan kita biar dia nangis. Tak, kita takkan buat benda yang menyebabkan orang kecewa. Ya. Dan begitu juga solat menjadi jalan keluar bagi orang beriman yang menghadapi sebarang kesulitan atau kesusahan. Dengan solat, jiwa orang beriman akan menjadi tenang dan tenteram, lantas mereka akan mengharungi segala ujian dan cubaan dengan tabah dan tenang sekali. Dan demi sesungguhnya kami mengetahui bahawa engkau bersusah hati dengan sebab apa yang mereka katakan. Oleh itu bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, serta jadikanlah dari orang-orang yang sujud salat. Surah Al-Hijr ayat 97 hingga 98. Yang keempat, solat juga dapat membuka jalan atau mempermudahkan cara yang dapat mempermudahkan rezeki kita. Dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu bermain serta bertakwa, tentulah kami akan membuka pada
limpah berkatnya dari langit dan bumi, tapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami mentimpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Nak masuk syurga kan? Nak masuk syurga, tak nak masuk neraka, tak nak masuk sekejap pun jadilah. Nanti pergi, jangan, tak ada siapa yang sanggup sebab ni nak bagi tahu ni, pernah satu ketika malaikat Jibril datang jumpa dengan Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, ni neraka tu memang dahsyat, aku ni pucat ni. Kenapa? Aku tadi waktu nak datang jumpa kau, aku nampak Allah Ta'ala memerintahkan penjaga neraka agar menyalakan nyala api neraka ni kan, selama 1000 tahun, daripada warnanya merah sampai warnanya bertukar menjadi putih. Kemudian diperintahkan lagi supaya menyalakan api neraka lagi 1000 tahun lagi, daripada putih sampai menjadi hitam. Dan ketahuilah wahai Muhammad, kalaulah terbuka pintu neraka itu walaupun sekecil lubang jarum, nescaya hancurlah dunia ini. Macam itulah kan, tak beritahu. Maka disebutkanlah tentang neraka-neraka yang ada kan. Sedihlah Nabi bila Nabi dengar rupanya ada satu pintu khas untuk umatmu yang berdosa kepada Allah, kata Jibril. Benda tu sebabnya kita ni masih hidup ni jaga, ingat nikmat ni kan, ingat nikmat muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ingat banyak-banyak, ingat ya. Dan bila kita ni ingat, insya-Allah kita menginsafi, kita nak motivasikan diri kita akan terus bersolat kan, sebab kita yakin solat akan bantu kita, solat akan jaga kita menerusi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pemuka jalin, pemudah rezeki kan. Dan Tuhan berfirman lagi sini, penduduk kita beriman dan bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi, tapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Sabar sikit-sikit, sabar sikit Kemudian melalaikan ibadah salat atau meninggalkannya berarti kita telah merendah-rendahkan hak Allah. Antara akibat melalaikan dan meninggalkan ibadah salat ialah, pertama, mereka akan dianggap sebagai kufur dan munafik. Allahu Akbar. Auzubillah, tak jauh kan. Keduanya mereka tergolong di dalam golongan yang dimusuhi oleh Rasulullah SAW sehinggalah mereka mendirikan solat. Bayang orang tak solat ni jadi musuh Nabi. Nak tak jadi musuh Nabi? Tak nak. Kita nak syafaat Nabi. Tadi Ustaz baru cakap kan, kita dah selawat ramai-ramai ni sebab kita berharapkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hati mereka akan menjadi gelap dan tidak mendapat nur hidayah daripada Allah. Hati jadi gelap, tak nampak cahaya, apa pun tak nampak. Kemudian harta benda dari hasil usaha mereka tidak mendapat keberkatan, bahkan menjadi punca kecelakaan kepada mereka. Tengoklah apa yang berlaku pada Fir'aun, tengoklah apa yang berlaku pada Qarun. Akhirnya tenggelam harta mereka walaupun mereka kaya raya. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah melihat seorang yang sedang solat namun tidak menyempurnakan rukuknya dan tergesa-gesa dalam sujudnya. Maka baginda bersabda, seandainya orang ini meninggal dalam keadaan seperti itu, maka ia meninggalkan bukan dalam agama Muhammad SAW. Bayangkan, tuan nak buat cair tak sain, dianggap sebagai kita bukan sebahagian pada Nabi. Macam bayangkan macam mana tu. Dah bagi kat kita ni kan, kita ni tak nampak macam mana, kita ni Nabi tak iktiraf kita macam mana. Dah bagi cop moho dah. Kita ni umat Nabi Muhammad nak masuk syurga, betul tak? Nak masuk syurga tak? Ke nak masuk? Tak apalah, masuk neraka sekejap, nanti kita masuk lama-lama masuk syurga juga. Nak tak? Tak nak, tak sanggup. Kita kena percik api pun tak tahan, betul tak? Pernah tak tengok orang bakar lemang? Pernah. Dekat dengan api pun panas, bahang. Makan sedap, tapi dekat api tu sedap tak? Tak sedap. Itu yang kita heran, ada orang nyanyi lagu, dia boleh nyanyi lautan api sanggup kurenangi. Dekat dengan api pun tak boleh, macam mana nak berenang lautan api, betul tak? Betul, itu sebabnya. Jadi makna kata, bayangkanlah Nabi sebut
seandainya orang meninggal dalam keadaan sembahyang tu tergesa-gesa, rukuk tak betul, apa tak betul, Allah Akbar, bismillah, Allah. Nabi kata apa? Sesungguhnya barang siapa yang meninggal dalam keadaan seperti ini, maka ia meninggal bukan dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sembahyang tenang dia ni, sembahyang tertib, baca satu-satu, Solat mempunyai banyak kebaikan dan kepentingan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan seharian kita. Antara manfaatnya, pertama, dapat membantu diri kita, keluarga dan juga masyarakat kita untuk membina generasi yang baik akhlak dan budi pekertinya. Orang yang solat cakapnya pun baik. Orang yang solat berbudi bahasa, kan? Kalau mencari pokok berbuah, pucuknya lebat, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Macam mana dia bersantun baik sangat dia ni? Sebab dia jaga solat. Kedua, ibadah solat dapat membantu kita menangani pelbagai gejala yang merosakkan kehidupan. Dekat luar sana merompak, membunuh dan perbuatan-perbuatan maksiat macam-macam ni kat luar. Mudah-mudahan dengan adik jaga solat, adik tak terbabit dengan benda-benda macam ni. Kemudian dapat motivasikan diri kita untuk terus tabah hadapi segala cabaran yang datang. Kita dah solat, kita serah pada Allah. Ada ujian dan dugaan, sabar. Tiba-tiba slipper hilang, sabar. Tiba-tiba kawan kita dia pukul kita, pasal kau pukul aku? Lepas tu dia lari, sabar. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Dan begitu juga ibadat solat dapat jadi kunci utama mendapatkan rezeki yang halal dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenalah jaga. Tapi nak semayang kadang-kadang tak dapat khusyuk. Nak kerja khusyuk macam mana? Khusyuk pula. Khusyuk ni bukannya semayang sampai tak sedar. Bukan. Contoh khusyuk macam ni. Kita tekan remote, tengok TV. Tengok cerita nama dia Naruto. Contoh. Ataupun tengok Upin Ipin. Kita tengok. Tengah tengok, syok-syok tengok, mak kita lalu depan TV. Mak, tapilah sikit. TV mak. Mata tetap kat TV. Itu khusyuk. Maknanya fokus dan penumpuan dia kepada Allah tu tidak terganggu dengan benda lain. Dia tetap fokus. Kalau orang tengah tengok TV tu nampak orang lalu tu janji, sebanyak tengok, kan? Itu nama dia khusyuk, kan? Jadi kadang-kadang kita semayang Allahu Akbar. Hari ni habis pukul berapa? Dia fikir dah kepala dia. Kadang tadi dah semayang duha. Tadi semayang duha tak? Dah sunat duha, Allahu Akbar. Jadi ke Samsul Debat datang? Dalam kepala banyak ingat benda lain. Dalam semayang jumpa barang hilang. Macam mana? Ya. Dan adakah kita lakukan solat itu dengan keadaan kita fokus, ataupun kita sebenarnya lakukan dengan keadaan yang tidak fokus dan ingat pelbagai perkara, kan? Dan berjayalah orang-orang yang beriman, yakni orang yang khusyuk dalam solatnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Khusyuk tercapai bila hati, fikiran, perasaan dan seluruh panca indera tunduk patuh kepada Allah sepanjang waktu mengerjakan solat. Semasa solat, seorang itu berhubung secara langsung dengan Allah. Sepanjang mendirikan solat, seorang hamba berdoa terus kepada Tuhannya. Dan hubungan dengan Allah ini akan menimbulkan rasa-rasa tertentu dalam hati, kemudian membentuk hati kita menjadi akur, taat dan patuh kepada Allah. Percayalah. Diriwayatkan apabila para sahabat Rasulullah SAW di tengah padang pasir, burung-burung akan hinggap di bahu, malah ada di atas kepala dan badan mereka, kerana menyangka mereka adalah pohon kayu. Begitulah diam dan pegunnya jasad mereka ketika solat. Sampaikan burung boleh hinggap, sebab ingat ni bukan orang ni kot, tegak lama dah tengok. Jadi contoh kelebihan sahabat.
Bagaimana pula kita dengan insan biasa ini untuk khusyuk dalam solat? Ada 7 langkah menuju khusyuk dalam solat. Pertama, mencari pengertian, cuba faham apa yang disampaikan menerusi ayat-ayat Allah itu dalam solat. Kedua, memusatkan fikiran, fokus, jangan fikir benda-benda yang lain selain daripada apa yang kita buat. Kan? Mungkin kita telah memahami makna bacaan, tapi disebabkan tidak fokus, seseorang yang membaca hanyalah seumpama orang yang mengigau di dalam tidur. Kemudian yang ketiga, membesarkan Allah, rasa hebat, kan? Pemusatan fikiran bukan ditujukan kepada bacaan sahaja, tapi pada makna di sebalik bacaan itu. Artinya tumpuan bukan hanya pada huruf dan ayat serta sebutan, tapi makna dan tafsirannya. Inilah yang dimaksudkan sebagai pengertian. Hanya orang yang kenal raja akan bercakap-cakap dengan penuh penghormatan, rasa takut, malu dan rendah diri. Tapi sebaliknya orang yang tidak kenal raja akan bercakap-cakap dengan baginda secara biasa-biasa saja. Contohlah kan, dia tak kenal siapa, dia cakap macam biasa, dia tak tahu tu bos dia. Contoh kan? Apabila orang yang kenal Allah mengucapkan kalimah Allahu Akbar misalnya, dia bukan sahaja tahu maknanya Allah Maha Besar, malah hatinya turut merasai betapa hebatnya Allah, betapa hebatnya Allah dalam kehidupan. Jadi pada ketika itulah terpancarnya rasa-rasa seni yang dan indah dalam fikiran dan jiwa tidak mungkin terjadi di luar salat. Kemudian seterusnya keempat, kagum dan takut akan keagungan Allah, rasa khauf Rabbul Jalil, takut daripada Allah Ta'ala. Maka daripada hasil merasai kebesaran Allah, maka timbul pula perasaan takut dan kagum kepadanya. Rasa takut ini, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua, kan? Takut tidak sama dengan rasa takut dan kagum. Lawa kereta ni tak sama. Kagum tu rasa kehebatan Allah Ta'ala ni mengatasi segala-galanya, kan? Dan rasa takut ni terjemahkan dalam salat dengan perbuatan berdiri betul, tak nak berdiri main-main ni, tak ada usik sana usik sini salat, jangan. Matanya memandang ke tempat sujud, tidak berani dia menongak kepada Allah, tak berani. Dan rukuk serta sujud. Kadang-kadang ada orang bila sembahyang tu dia sombong dengan Allah. Macam mana? Bila dia rukuk, okey, dia bangun sampai Allah mana-mana. Bila dia sujud tu tangan dia macam ni, okey betul, tak? Tapi bila dia nak bangun, bila bangun kita pegang bawah, kemudian kita tolak naik ke atas, kan? Tapi dia buat penumbuk, naik sombong dia. Penumbuk baginya kat Allah. Walaupun kita tumbuk macam ni, nak bangun, kan? Letakkan elok-elok dekat tempat tu, dekat sedah tu, naik balik, Allahu Akbar, jaga. Kemudian rasa mengharap kepada Allah, rasa raja, mengharap, menyerahkan kepada Allah. Apa mengharap? Pengharapan seorang hamba untuk mendapat keampunan. Minta-mintalah Allah ampunkan aku, semoga Allah rasa kasih dan sayang kepada aku, mudah-mudahan Allah simpati kepada aku, kan? Jangan terlalu takut nanti timbul sangka buruk pula dengan Allah. Jangan terlalu harap nanti terjadi sikap sambil lewa serta bangangan akan keampunan Allah. Rasa harap dalam salat ni adalah menerusi penghayatan. Salah satunya ketika bacaan surah Al-Fatihah, mengharapkan jalan yang lurus. Bacaan kunut, mengharapkan hidayah, kesihatan dan lain-lain. Dan bacaan ketika duduk antara dua sujud, mengharapkan keampunan dan belas kasihan, ditinggikan derajat dan lain-lain lagi, tuan-tuan dan puan sekalian. Keenam, malu dan hina diri, rasa hayat dalam solat. Aku ni semayang banyak dosa aku ni solat banyak aku lawan cakap sama ayah aku ni solat aku banyak bermain-main, aku banyak ajak kawan aku berleka-leka dan bermain-main dan sebagainya. Aku tak nak buat lagi, ya Allah. Ingat tu. Kemudian ketujuh, memakai pakaian yang paling selesa dan paling cantik ketika solat juga merupakan salah satu daripada kaedah kita nak mendapatkan khusyuk. Yang kaedah yang terakhir, yang ketujuh, pakaian cantik ni tak ada kena-mena dengan 6 yang di atas yang saya sebutkan tadi. Nampak macam remeh, tapi salah satu langkah boleh dipraktikkan untuk mencapai khusyuk dalam solat. Sebelumnya pilihlah pakaian yang selesa, suci,
dan juga khas untuk solat. Pilih pakaian yang terbuat daripada material yang paling baik, yang tidak membuat kita berpeluh ketika panas, tidak longgar atau ketat hingga mengganggu pergerakan solat. Dan juga pilihlah yang paling cantik, sempurna, dikhaskan untuk solat, kerana solat kita adalah untuk menghadap Allah, Raja yang paling agung, dan Raja yang Allah sangat sukakan kepada kecantikan, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi solat khusyuk akan mendidik hati kita rasa bertuhan. Sebagai ingatan, ada bezanya antara solat khusyuk dan solat yang sah. Solat yang khusyuk sudah semestinya sah, tapi solat yang sah belum tentu khusyuk. Rasa bertuhan akan mendatangkan rasa gagah, berani dan juga optimis dalam kehidupan kita. Walau setakat mana pun ujian hidup melanda, segalanya akan dapat diatasi dengan baik kerana adanya talian hayat dengan yang maha berkuasa. Diri yang lemah akan menjadi gagah apabila hati diserahkan sepenuhnya untuk ditadbir Allah. Kita akan rasa lemah, walaupun kita gagah, kita kuat, kita boleh angkat berat, boleh angkat kereta macam badan. Tapi bila depan Allah kita lemah, kita tak ada apa. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ni Allah. Samsul debat kan, bila dia ceramah dia tengok ramai orang, tapi bila semayang Allah, kita je dengan Allah. Allah, tolonglah ya Allah, timalah solat aku ni Allah, timalah ibadah aku ni Allah. Macam itulah penyerahan yang kita buat kepada Allah Ta'ala. Kan hati kita ni untuk ditakbir oleh Allah. Rasa bertuhan menimbulkan harapan dan impian yang sentiasa hidup menyala-nyala. Jadi rasanya cukup setakat tu. Ada apa-apa nak tanya adik-adik? Ada apa-apa nak tanya? Dalam solat, satu pesanan saya pada adik-adik, adik-adik, pertama ingat, dalam solat kita hari ini diajar oleh ramai ustaz-ustaz ustazah yang nak bimbing kita solat dengan sebenar-benarnya. Adik-adik tengok dekat luar kan, ada pergi masjid, pergi surau kan, tengok macam-macam cara orang solat. Ada orang angkat takbir macam ni, bawa macam ni. Ada orang angkat takbir, tariklah belakang dulu 2 kali baru sampai. Ada orang tu macam ni, macam bersilat pula wah-wah dia. Jadi adik-adik dalam kem semak solat ni, manfaatkan untuk belajar betul-betul yang sepatutnya. Macam mana step yang sepatutnya kita buat. Kaki, waktu kita sujud, kaki tu ada orang tu terletak aja macam tu. Habis sepatutnya macam mana? Kena lipatkan kaki macam mana? Lepas tu duduk antara 2 sujud macam mana? Kaki ni macam mana kedudukannya? Kalau duduk tahiyat akhir macam mana? Macam tu. Jadi adik-adik ambil kesempatan ini untuk belajar bersungguh-sungguh, manfaatkan masa. Dan bila dapat tentang solat ni, minta tolong. Adik-adik dah belajar solat kan? Dah tahu kan kenapa kena solat? Dah tahu kelebihan solat? Saya minta tolong sangat, di masjid, di surau, di rumah Allah, jangan main-main. Jangan bergurau senda di masjid, mengganggu orang lain solat. Sebab adik-adik dah dapat ilmu, adik-adik dah belajar. Mana yang adik-adik tak tahu, tolong tanya pada orang yang tahu. Tanya pada ustaz-ustaz ni, boleh tak macam ni? Boleh tak kalau saya soyang macam ni? Tanya. InsyaAllah adik-adik semua akan dibimbing dengan baik oleh pendidik-pendidik di sini. Jadi rasa cukuplah sekadar itu. Apa-apa pun, nanti sekejap lagi adik-adik semua nak bersiap. Lepas ni nak solat zuhur pula. Lepas tu pukul 2 ada lagi slot ada slot lain kan. Berapa slot semua? 7. Oh, saya yang ke-6. Mana ada 1 slot lagi. Jadi insyaAllah adik-adik, kalau boleh, itu pesan yang paling nak minta sangat, jangan main-main dekat surau dengan masjid. Jangan. Malahan adik-adik tahu tak, dalam satu hadis disebut, contoh katalah adik-adik pergi sembahyang maghrib kan, kebanyakan orang lepas maghrib dia buat apa? Lepas maghrib apa buat? Orang tua habisnya maghrib kadang dia balik rumah, betul tak? Ataupun lepas maghrib pun lepak dengan kawan main kat luar masjid. Contoh, sebenarnya siapa yang sembahyang maghrib, lepas tu dia bagi salam,
Lepas dia doa, tapi dia tak bangun daripada situ. Dia duduk dekat tempat dia solat tadi. Dia baca Quran, dia dengar ceramah sampai masuk waktu Isyak. Dia terus bangun, sambung untuk solat Isyak contohnya. Maka perbuatannya semasa duduk tadi sebenarnya adalah berpahala seolah-olah dia masih lagi sedang bersolat. Nampak? Itu sebab kita kena rajin datang ke rumah Allah. Kita kena jaga solat kita. Pergi ke mana-mana pun ingat solat. Adik-adik pergi ke, tiba-tiba mak ayah nak bawa pergi Langkawi, tanya, mak kita solat boleh tak? Mak jom kita solat dulu. Kita sendiri ingatkan kita nak jaga solat. Boleh macam tu? Boleh, alhamdulillah. Jadi rasa cukup sekarang itu. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek balik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak penganjur hari ini menjemput, rasa nak junjung.